Assalamualaikum, salam sejahtera. Baik, video kali ini kita akan bincangkan, saya akan terangkan tentang jawapan cadangan untuk soalan bahagian B, iaitu soalan nombor 24 hingga 26. Soalan nombor 24 ini adalah soalan yang straightforward, ya, iaitu soalan tidak mengelirukan, tiada pusing-pusing, ya. Soalan ini iaitu definisi wang dan 4 fungsi wang. Manakala dengan menggunakan gambar rajah teori keutamaan kecairan Keynes, huraikan kesan pertambahan penawaran wang terhadap kadar bunga. Dan soalan 26 pun soalan direct forward, straightforward juga, iaitu soalan huraikan 5 faktor yang menghadap proses penciptaan kredit. Okey. Baik. Okey, so kita akan lihat, ya. Kita akan lihat soalan-soalan yang berkenaan, ya, soalan-soalan yang berkenaan. Sekejap, ya. Baik, soalannya berada di sini, jawapannya berada di sini. Okey, ini, ya, ini soalan-soalan ini, ya. Sebenarnya saya dah bincangkan tadi ni. Saya dah highlight yang mana penting-penting, ya, keyword-keyword penting, ya. Baik, kita lihat soalan yang pertama, ya. Soalan nombor 24, ya, soalan nombor 24. Iaitu soalan nombor 24. Sekejap. Ini soalan nombor 24, iaitu berkaitan dengan wang, ya, berkaitan dengan wang. Soalan ini meminta kamu menerangkan maksud wang, ya, menerangkan maksud wang, iaitu wang merupakan suatu benda yang diterima umum oleh masyarakat sebagai alat perantaraan pertukaran dalam kegiatan ekonomi, ya, dalam kegiatan ekonomi. Baik, yang saya highlightkan itu adalah keyword yang perlu ada, ya, iaitu diterima umum dan sebagai alat perantaraan pertukaran. Okey. Baik, untuk yang kedua, iaitu fungsi wang dalam sesebuah ekonomi, ya. Fungsi wang dalam sesebuah ekonomi, iaitu yang pertama, dia ada 4 fungsi wang, iaitu yang pertama sebagai alat perantaraan pertukaran, ya. So, sebagai alat perantaraan pertukaran ini, ia merujuk kepada wang itu sebagai perantara, ya. Wang itu sebagai perantara, okey, sebagai orang tengah lah, sebagai orang tengah, ya, sebagai orang tengah untuk mendapatkan barang dan perkhidmatan, ya, untuk mendapatkan barang dan perkhidmatan yang diperlukan oleh pengguna, ya. Baik, fungsi wang yang ini boleh mengatasi masalah kehendak serentak, ya, antara dua pengguna, kan, antara dua pengguna. Yang ini penting, ya, dapat mengatasi masalah kehendak serentak antara dua pengguna. Contohnya, pemilik ayam yang mahukan beras tidak perlu mencari pemilik beras yang mahukan ayam, ya. Tidak perlu mencari pemilik beras yang mahukan ayam, ya. Pemilik ayam hanya perlu cari pemilik beras yang mahukan wang. Wang ini, dalam sistem wang ini, setiap orang terima wang. Sebab apa? Sebab atas ini kita dah definisikan wang itu sebagai alat diterima umum, ya, alat diterima umum. Maka pemilik beras itu sudah pastilah akan menerima wang untuk digantikan dengan ayam, kan. So, contoh dalam keadaan ini, pemilik ayam boleh menjual ayam untuk mendapatkan wang, ya, dan menggunakan wang tersebut untuk membeli
beras untuk mendapatkan wang. Mendapatkan wang. Tak semestinya dia perlu ambil ayam. Kan? Mungkin dia tak nak ayam. Dia nak pada hari itu dia nak makan ikan. So tidak berlaku kehendak serentak di situ. Dalam masalah sistem barter ini, masalah yang selalu berlaku ialah kehendak serentak. Maksud kehendak serentak ini ialah dia nak apa yang kita ada dan dia ada apa yang kita nak. Itu kehendak serentak. Tapi dia ada, kalau berlaku situasi di mana dia ada apa yang kita nak tetapi dia tak nak apa yang kita ada, itu tidak berlaku kehendak serentak di situ. Maka timbullah masalah. Kan? Tetapi dengan adanya wang, masalah ini dapat diatasi. Okey. Yang kedua ialah sebagai alat pengukur nilai. Okey, alat pengukur nilai. Wang sebagai alat pengukur nilai ini bermaksud wang mempunyai unit ukuran tertentu. Okey. Misalnya unit ukuran di Malaysia ialah ringgit dan sen, seperti 10 sen, 20 sen, 50 sen, RM1 dan sebagainya. Oleh itu wang lebih senang digunakan sebagai penentu harga. Ni penentu harga barang, dan membuat perbandingan harga suatu barang dengan barang lain. Perbandingan lah. So kita bandingkan harga barang, kan. Kita bandingkan harga barang, iaitu harga dia RM40. Yang ini harga dia RM45. Harga barang yang sama, kan. Barang yang sama, kan. Itu maknanya kita buat perbandingan dengan menggunakan wang, kan. Menggunakan wang. Okey. Baik, seterusnya ialah yang ketiga berkaitan dengan wang sebagai alat penyimpan nilai. Wang sebagai alat penyimpan nilai. Wang sebagai alat penyimpan nilai ini bermaksud wang sebagai alat menyimpan menyimpan kekayaan, ataupun menyimpan nilai, ataupun menyimpan harta. Nilai wang yang stabil. Inilah ciri-ciri wang itu. Ciri-ciri wang yang membolehkan wang itu berfungsi sebagai alat penyimpan nilai, iaitu ciri yang stabil dan tahan lama, membolehkan orang ramai menyimpan nilai kekayaan mereka dalam jangka masa panjang dalam bentuk wang. Okey, sebagai alat yang fungsi wang ini, fungsi wang yang ketiga ini dapat mengatasi masalah kerosakan barang yang tidak tahan lama atau kematian haiwan dalam sistem barter lah, kan. Baik, sebagai yang keempat ialah yang terakhir ialah sebagai alat bayaran tertunda. Alat bayaran tertunda. Wang sebagai alat bayaran tertunda ini bermaksud wang digunakan untuk membayar hutang, ataupun bayar secara angsuran. Ambil barang dulu, bayar kemudian pun boleh diterima. Sebab apa? Sebab wang itu sifat dia yang stabil, nilainya yang stabil, kan. 1,000 pada hari ini, hujung bulan ini pun nilainya masih 1,000, kan. Tapi kalau dalam jangka masa yang sangat panjang, maka nilai 1,000 itu mungkin 1,000 yang pada masa akan datang itu tidak sama dengan nilai 1,000 pada masa sekarang, kan. Tapi kalau dalam jangka masa sebulan, 2 bulan, setahun, perbezaan nilainya tidaklah begitu ketara, kan. Baik, pembayaran dilakukan dengan menggunakan wang berdasarkan harga yang telah dipersetujui antara penjual dan pembeli. Okey, alright. Okey, so seterusnya ialah soalan nombor 25, iaitu bagaimanakah dengan menggunakan analisis keuangan Keynes, bagaimanakah pertambahan bagaimanakah pertambahan dalam penawaran wang boleh mempengaruhi kadar bunga. Yang ini very important, sangat penting, sangat penting, sebab ia perlu ditunjukkan dengan gambar rajah. Okey, perlu ditunjukkan dengan gambar rajah. Baik. Okey, yang pertama sekali saya nak terangkan tentang rajah, kan. Rajah ini adalah rajah yang menunjukkan hubungan, kita panggil ini rajah ini adalah keseimbangan wang,
Rajah keseimbangan wang. Maksudnya permintaan wang sama dengan penawaran wang. Sama juga dengan dalam pasaran barang. Cuma ini adalah pasaran wang. Ini kita panggil keseimbangan pasaran wang. MS ini adalah kuantiti adalah keluk penawaran wang. MD ini ialah keluk permintaan wang, yang mana MD ini terdiri daripada untuk permintaan untuk urus niaga, permintaan wang untuk awasan dan permintaan wang untuk spekulasi. Manakala penawaran wang ini berbentuk tidak anjal sempurna, iaitu menegak. Kenapa? Sebab penawaran wang ini dibuat oleh Bank Pusat. Dan Bank Pusat menawarkan wang bukan berdasarkan kadar bunga. Okey. Bank Pusat ini sebaliknya mengubah penawaran wang untuk mempengaruhi kadar bunga, bukan berdasarkan kadar bunga. Kan? Ya. Jadi berdasarkan rajah ini, bagaimana perubahan penawaran wang ini, bagaimana perubahan penawaran wang ataupun peningkatan penawaran wang ini boleh mempengaruhi kadar bunga. So secara umumnya kita tengok keseimbangan asal berlaku pada E0, kan, iaitu apabila MS bersilang dengan MD pada E0 dan kadar bunga asal ialah R0, dengan kuantiti wang yang diurus niagakan adalah sebanyak M0, kan. Jadi bila berlaku pertambahan dalam penawaran wang, Bank Pusat menambah cetakan wang, kan, menyebabkan penawaran wang bertambah dari MS0 ke MS1, kan. So pertambahan ini menyebabkan kadar bunga jatuh. So kesan dia sebenarnya kadar bunga jatuh. Baik, cuba kita lihat bagaimana huraiannya dibuat, ya. Baik, keseimbangan asal ditunjukkan pada titik E0, iaitu apabila keluk penawaran wang MS0 ini, MS0 ini bersilang dengan keluk permintaan wang MD dan kadar bunga keseimbangan ialah R0. Apabila berlaku peningkatan penawaran wang, keluk MS0 beralih ke MS1 ini. Itulah arrow itu, ya. Pada tingkat R0 berlaku lebihan penawaran wang sebanyak E0A, berlaku lebihan penawaran wang sebanyak E0A pada kadar bunga R0. Lebihan penawaran wang ini digunakan oleh pengguna untuk ini penting. Ini huraian yang selalu pelajar miss, ya. Lebihan penawaran wang ini digunakan oleh pengguna untuk membeli bond. Hal ini akan menyebabkan harga bond meningkat dan kesannya kadar bunga akan jatuh ke R1. Namun jika ekonomi berada pada perangkap kecairan, saya dah terangkan dalam video yang lepas, perangkap kecairan adalah bahagian keluk permintaan wang yang berbentuk anjal sempurna ini. Itu adalah perangkap kecairan. Jadi jika berlaku perubahan penawaran wang pada perangkap kecairan, maka kadar bunga kekal pada R1. Contoh, penawaran wang bertambah lagi ke MS2 katakan, tapi kadar bunga kekal pada R1, kan? Kekal pada R1, kan? Itu pertambahan penawaran, ini dia beritahu, pertambahan penawaran wang tidak akan memberi kesan kepada kadar bunga. Tidak akan memberi kesan kepada kadar bunga. So jawapannya di sini seperti yang diminta oleh soalan, kesan terhadap kadar bunga apabila berlaku pertambahan penawaran wang ialah kadar bunga jatuh, ya. Kadar bunga jatuh dari R0 ke R1. Ini jawapan dia. Kadar bunga jatuh. Sudah menjawab soalan. Okey, soalan seterusnya ialah faktor yang menghadkan proses penciptaan kredit, ya. Faktor yang menghadkan proses penciptaan kredit. Yang pertama, ini markahnya 10. So kamu kena kemukakan 5 faktor yang menghalang proses penciptaan kredit, kan? Yang pertama, berlaku bocoran tunai, kan? Bocoran tunai berlaku, kan? Bocoran tunai ini ialah
sekiranya pelabur yang menerima pinjaman, bank tidak memasukkan semula dan semua. Dia tidak memasukkan semua wang pinjaman tersebut dalam akaun semasa di bank. Kalau dia memasukkan separuh, berlaku proses penciptaan wang, tetapi tidak maksimum lah. Kalau nak menjadikan penciptaan wang itu maksimum, dia kena masukkan semula semua wang pinjaman tersebut ke dalam akaun semasanya di bank. Ya. Tetapi peminjam itu, okey, ataupun pelabur itu menunaikan cek, ya, yang diterima dan menjalankan urus niaga secara tunai, tidak menjalankan urus niaga secara menggunakan cek. Kita sudah bincangkan dulu bahawa andaian penting dalam proses penciptaan kredit ini ialah urus niaga dilakukan menggunakan cek sahaja. So sekiranya dia peminjam itu melakukan urus niaga menggunakan tunai, maka telah berlakulah bocoran tunai di situ, kan. Telah berlaku bocoran tunai di situ. So kesannya pinjaman baru merosot dan proses penciptaan kredit berkurang, sekaligus penawaran wang dalam ekonomi tidak mencapai maksimum. Ya, tidak mencapai maksimum. Dan yang kedua ialah keperluan cagaran bank diperketatkan. Dia kena tulis diperketatkan di situ. Bukan kalau sebab ini faktor yang menghadkan proses penciptaan kredit. Kalau faktor yang menggalakkan penciptaan kredit, keperluan cagaran bank dilonggarkan. So di sini dalam soalan dah siap-siap tulis faktor yang menghadkan, yang membataskan proses penciptaan kredit, maka jawapan kamu mesti tulis terus keperluan cagaran bank diperketatkan. Okey. Cagaran apabila aset bernilai seperti geran, kan, tanah, emas, kan, geran tanah, geran rumah yang sudah habis bayar, tak ada pinjaman lagi, emas ataupun CJ simpanan tetap yang disimpan di bank perdagangan sebagai tanggungan. Sebagai tanggungan ini sebenarnya sebagai cagaran lah. Cagarkan. Nak pinjam boleh bank cakap, tapi kamu kena cagarkan sesuatu. Kamu kena tinggalkan sesuatu di bank ini yang berharga. Kan? Kamu nak pinjam 100,000, kamu kena cagarkan tanah kamu kepada bank. Contoh, in case kamu tak boleh bayar, bank akan ambil tanah tersebut. Itu maksud cagaran, kan? Apabila syarat keperluan cagaran diketatkan, maka peminjam tidak dapat membuat pinjaman. So bila tidak berlaku pinjaman, ya, dalam proses penciptaan kredit ini, apa yang paling penting ialah pinjaman perlu berlaku. Kalau tidak berlaku pinjaman, ya, maka proses penciptaan kredit akan menjadi terbatas. Jadi yang penting dalam proses penciptaan kredit ini ialah pinjaman, ya, adalah pinjaman. Alright. Jadi kesannya apabila tiada pinjaman, maka tiada deposit daripada pinjaman, sekaligus tiada proses penciptaan kredit dan tiada pertambahan penawaran wang dalam ekonomi. Okey. Yang ketiga pula ialah pelabur kurang minat meminjam. Pelabur kurang minat meminjam dan ianya berlaku semasa kemelesatan ekonomi. Sebab apa? Semasa kemelesatan ekonomi, pelaburan tidak menguntungkan dan sangat berisiko. Maka pelabur menangguhkan hasrat mereka untuk melabur. Pelabur ini dia melaburkan dalam aktiviti pelaburan menggunakan wang yang dipinjam daripada bank. Okey. So kalau mereka tidak melabur, maka tidak berlaku pinjaman, kan? So apabila pelabur kurang berminat, untuk meminjam, hal ini menyebabkan tiada deposit daripada peminjam kerana tiada pinjaman. Kesannya tiada proses penciptaan kredit yang dicipta, yang mencipta deposit dan tiada pertambahan penawaran wang. Okey. Dan yang keempat, bank menaikkan nisbah rizab. Okey, maksudnya di sini, bank menaikkan nisbah rizab ini, sebenarnya nisbah rizab ini ditetapkan oleh bank pusat. Bank perdagangan hanya follow saja. Tetapi bank perdagangan dengan sengaja menaikkan, kan? Dia saja nak simpan lebih supaya untuk menjaga keselamatan dan keteguhan bank. Menjaga keselamatan dan keteguhan bank.
keteguhan dari segi tingkat kecairan bank dan meningkatkan nisbah rizab tunai dan nisbah rizab berkanun. Contoh yang bank pusat tetapkan ialah 20%, kan. So kalau bank pusat bank perdagangan itu menerima 1000 deposit, dia perlu menyimpan sebanyak 200 wajib sebagai nisbah rizab. Okey, tetapi bank perdagangan itu menyimpan sebanyak 30%, iaitu 300 daripada 1000 itu sebagai nisbah rizab. Maka baki 700 lagi boleh dipinjamkan. Sudah turun daripada 800 kepada semasa 20%. Okey, semasa 20%, pinjaman yang boleh dibuat ialah 800 daripada 1000 yang diterima daripada pendeposit. Tetapi oleh kerana bank sengaja menyimpan lebih nisbah rizab, iaitu sebanyak 30%, jadi 700 sahaja yang boleh dipinjamkan. So ini akan menyebabkan proses penciptaan kredit tidak maksimum, kan, tidak maksimum. Ataupun menjadi lebih kecil lah. Penawaran wang yang bertambah akan menjadi lebih kecil. Okey. Bank akan meningkatkan nisbah rizab tunai. Tingkat kecairan ini maksudnya apa tahu? Kecairan ini ialah aset. Kecairan ini merujuk kepada aset. Okey. Aset cair, aset tidak cair, kan? Aset cair ni, aset yang paling cair adalah tunai. Ya. Aset yang paling cair adalah wang tunai. Ya, wang tunai. Jadi, semakin banyak sesebuah bank mempunyai wang tunai, maka bank itu mempunyai kecairan yang sangat tinggi. Kan? Okay? Tetapi semakin kurang tunai yang dimiliki oleh sesebuah bank, maka bank itu mempunyai kecairan aset yang sangat rendah. Kan? So kecairan ini ialah sejauh manakah sesuatu aset itu boleh ditukar kepada tunai dalam masa berapa lama. Semakin lama, semakin tidak cair. Semakin cepat, semakin cair aset tersebut. Contoh aset yang tidak cair ialah rumah. Rumah itu adalah kurang cair. Sebab apa? Sebab masa untuk kita tukar rumah itu untuk menjadi tunai ambil masa. Kena cari buyer, kena promosi, ya, kena bayar lawyer, kena proses tukar nama dan sebagainya, kan. Itu semua mengambil masa, ya. Itu semua mengambil masa. Dan bila ini semua mengambil masa, maka semakin tidak cairlah aset rumah tersebut, kan. So kenapa dengan memiliki kecairan yang banyak ini, dengan memiliki kecairan yang banyak ini dapat menjaga keselamatan dan keteguhan bank. Dia macam ni, semakin banyak tunai, ya, semakin selamat bank akan rasa. Sebab apa? Sebab ada juga customer mereka yang akan membuat pengeluaran wang tunai pada masa-masa yang tidak diduga oleh pihak bank, kan. So bila awak pergi di ATM, awak cucuk dengan kad ATM, awak nak keluarkan sebanyak 1000, dan tiba-tiba keluar di skrin, bank tidak mempunyai wang tunai yang cukup untuk dikeluarkan. Itu akan menjejaskan kredibiliti sebuah bank. Itu pentingnya bank menjaga kecairan mereka. Dan bank ini, dia punya pelanggan dia terdiri daripada kita ini sebenarnya sebahagian kecil saja, tapi ada businessman, orang-orang kaya semua, kan. Itu penting. Ya, itu sangat penting. Bila dia telah menurunkan keyakinan pihak pendeposit, kan, itu akan mengurangkan, itu akan menyebabkan bank akan kurang menerima deposit, dan mungkin pelanggan dia akan beralih kepada bank lain yang lebih kuat, lebih teguh, kan, dari segi kecairannya. Kesannya pinjaman maksimum tidak dapat dikeluarkan, deposit baru. Sebab apa pinjaman maksimum tidak dapat dikeluarkan? Sebab inilah, dia naikkan nisbah rizab yang telah ditetapkan bank pusat 20, tetapi bank perdagangan simpan 30. So tidak, kesannya pinjaman maksimum tidak dapat dikeluarkan. Maksimum ialah 800 daripada contoh tadi, tetapi sekarang hanya 700 saja. Sebab apa? Sebab bank simpan lebih.
Kan? Deposit baru berkurangan dan pinjaman merosot sehingga menyebabkan penciptaan kredit berkurangan dan penawaran wang berkurangan. Ini kesan dia. Penawaran wang berkurangan. Baik. Kenapa pentingnya penawaran wang ini? Kalau penawaran wang berkurang, berdasarkan contoh dalam soalan 25 tadi kan, pertambahan dalam penawaran wang menyebabkan kadar bunga naik, betul tak? Menyebabkan kadar bunga turun. So bermula daripada penurunan kadar bunga itu akan meningkatkan pelaburan I. Kan? Ingat balik, pelaburan adalah suntikan dalam ekonomi. So bila kadar bunga jatuh, pelaburan bertambah. Pelaburan bertambah, perbelanjaan agregat bertambah dan pendapatan negara juga akan bertambah. Itu permulaannya di situ. So sekiranya penawaran wang berkurang ini akan menyebabkan kadar bunga naik, pelaburan jatuh. Itu kita tak nak. Itu yang kita tak nak. Dan yang kelima ialah penggunaan kad kredit. Pembayaran urus niaga dalam proses penciptaan kredit ini mestilah menggunakan cek. Tetapi kebanyakan sekarang pengguna ataupun masyarakat menggunakan kad kredit dalam menjalankan urus niaga dalam ekonomi mereka kan. Ini menyebabkan tiada deposit yang melalui wang tunai atau tiada pembayaran melalui cek. Kesannya tiada pinjaman sehingga menyebabkan tiada proses penciptaan kredit sekaligus tiada pertambahan dalam penawaran wang. So sekaligus tiada pertambahan dalam penawaran wang. Okey. Baik, itulah soalan-soalan yang bahagian B, iaitu soalan nombor 24 hingga 26. Okey. So untuk kali ini tolong faham video ini. Kalau tak faham, tengok banyak kali video ini. Kalau tak faham juga, awak hubungi saya. Saya akan menerima segala soalan dan saya akan respon daripada pertanyaan awak. Rujuk kepada video pun boleh. Awak share dia punya URL dekat saya, bagi tahu saya pada minit ke berapa saya tak faham, saya akan terangkan. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak faham, tengok banyak kali. Tak faham lagi, tanya. Jangan malu bertanya. Jangan malu bertanya. So untuk video kali ini itu sahaja. Kita akan jumpa pada video yang akan datang untuk membincangkan soalan bahagian C. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.